Amin semak Hmm. Dah keluar merah live tu kan? Dah, keluar dah. Okey, sebentar Aduh, tak ada lagi. Okey, doktor dah ada. Ada okey ya? Start lah. Okey, boleh mula. Alright. Okey. Thank you so much. Okey, saya Alright. stop video ni ya. Yang ni you punya ni. Yes, dah live dah. Okey, okey. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi petang ni di jam 3. Kita agak lewat sedikit. 3 hingga ke 4.30. Kita akan bercakap berkenaan program di Fakulti Sains Teknologi Pertahanan atau nama pendeknya dikenali sebagai FSCP lah. So, kita akan pergi sebar ringkas sikit berkenaan latar belakang apa itu FSCP lah. Okey, untuk memulakan, sebelum kita memulakan semua penerangan, so lebih baik kita maklumkan tentang laman web lah, berkenaan laman web FSCP. Para pelajar boleh pergi dan akses laman web yang seperti yang saya sebut ni lah, fstp.upnm.edu.my. Okay, you boleh pergi dan lawat laman web tersebut berkenaan program yang telah kita ada, yang lebih lanjut lah jika sekiranya berminat program yang kita sediakan. So di FSTP kita terbagi 3 jabatan besar, iaitu Jabatan Sains Komputer dikenali JSK, nama pendek dia lah. Dan kita ada Jabatan Sains Teknologi Maritim dikenali sebagai JSTM, dan satu lagi Jabatan Sains Pertahanan dikenali JSP. So ketiga jabatan ini di bawah satu fakulti dikenali FSCP lah, Fakulti Sains Teknologi Pertahanan. Jadi para pelajar boleh buat pemilihan sama ada berminat kepada computer science ataupun kepada bidang maritim ataupun kepada bidang sains pertahanan. Okey, sebentar nanti kita akan discuss lebih lanjut berkenaan setiap program yang disebutkan tadilah. Okey, program yang ada di bawah. Okey, sebelum saya masuk ke setiap program ni sebenarnya di UPNM sendiri, tak kisahlah engineering, Fakulti Sains Teknologi Pertahanan, medical and so on, kita terbagi ada 2 kategori. Pertama, pegawai kadet dan juga awam. Kadet ini selalunya kita ambil dia pengambilan asasi lah, sebenarnya kita tahu. So awam ni daripada luar sekarang daripada matrik, sama ada STPM ataupun diploma level, dan mereka ini juga akan boleh diserap menjadi palapis lah. Okey, ini 2 kategori dalam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dan pemberat dia adalah sama rata, 50% kadet, 50% awam. Okey, ini secara umum lah berkenaan UPNM sendiri. So kita tengok Jabatan Sains Jabatan Sains Komputer terdiri 3 program. Dia ada program besar dalam Computer Science, Sarjana Sains Komputer Kebujian. Okey. Ini Sains Komputer, Sarjana Sains Komputer Kebujian ini merangkumi 2 niche area ataupun pengkukusannya. Pertama, dia akan mengkukuskan dalam khusus kepada sains forensik, digital sains forensik. Digital sains forensik, dan juga dia ada bahagian big data. Big data panggil. So ini 2 pengkhususan yang ada bahagian sains komputer kepujian. Dan sarjana sains komputer keselamatan rangkaian, ini lebih kepada security lah. Kita lebih work on the security part. Ini khusus kepada cyber security lah. Dikenali sekarang ni cyber security. Itu sarjana muda sains komputer khusus kepada keselamatan sistem komputer. Itu kurungannya lah. So you akan pakar dalam bidang cyber lah, berkenaan peperangan, macam mana nak war punya peperangan lah, sistem peperangan. Tapi kita bukan nak perang orang, cuma kita nak defend kita punya alat-alat equipment lah, lebih pada pertahanan lah. Macam masyarakat ni, kita seni bertahan diri dan mempertahankan daripada diceroboh oleh anasir luar. Okey, ini Jabatan Sains Sarjana Muda Sains Komputer Keselamatan Sistem Komputer. Dan yang ketiga Sarjana Sains Komputer dalam pengkukusan
sistem cerdas, atau dalam bahasa Inggerisnya AI lah, Artificial Intelligence. Tapi setengah orang dia macam sistem cerdas ni atau AI ni dia orang takut nak masuk sebenarnya. Sebenarnya AI ni is very good. Dia membagi sesuatu tu lebih bijak. Contoh robot. Robot itu contoh saya bagilah ya. Robot ni macam mana kita bagi robot tu pandai main bola lah, main bola, dia belajar and so on. Itu kita loadkan program dalam dia untuk kita bagi dia bergerak dan pandai. Nanti kita cerita lebih lanjut berkenaan sistem cerdas, kemasan sistem komputer dan juga digital forensik dengan juga big data. Sarjana Teknologi Jabatan Sains Teknologi JSTM, Jabatan Teknologi Sains Maritim, dia ada dua program. Pertama, Sarjana Muda Teknologi Maritim, dan juga dia ada Sarjana Muda Kepujian Logistik dan Pengangkutan Maritim. Okey, ini yang sedia ada lah program yang kita ada. Dan akhir sekali, yang keenam, program yang kita ada di bawah Jabatan Sains Pertahanan, satu saja yang masih berjalan, yang sedia ada, yang sedang berjalan. Ini Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dan Sains Data. Dalam bahasa Inggerisnya Operation Research lah. Okey, dia nama Operation Research tapi bukan buat penyelidikan pun. Nama dia Operation Research, dia lebih kepada Big Data Analytic. Analytic data. So dia melibatkan data banyak, yang terlalu banyak, dan kita menganalisis dia. Big data analytic lah panggil. Big data tadi big data, tapi now ada analytic. Ini jatuh kategori Jabatan Sains Pertahanan. Dia ada Sarjana Muda Pendidikan Operasi dan Sains Data. So 6 program yang kita ada yang sedang berjalan di FACP lah, yang kita tahu. So juga program baru yang akan maksudnya akan diwartakan lah. Tak tahulah sempat tak bulan 9 ni. Kalau sempat ada dalam UPUU. Kita ada program diploma. Ini untuk diploma. Diploma Sains Perisikan. Okey. Mungkin tak diwartakan bulan 9 kot sebab dia masih tahap awalan. Kalau tengok di sini masih tahap awalan lah. Okey, masih tahap awalan. Kalau ada, you boleh pilih lah diploma Sains Perisikan. Itu diploma level. Dan juga kita ada yang program baru satu lagi dikenali sebagai Sarjana Muda Sains Forensik dan Penyiasatan. Sains Forensik Penyiasatan ni different dengan computer science tadi tu. Sebab nama computer science tadi digital forensik. Ini Sains Forensik. Sains Forensik Penyiasatan ni lebih kepada macam FBI lah. Kalau you tengok FBI punya konsep, dia on physical, yang berada di medan. Berlaku sesuatu, dia akan berada di medan lah. Di medan maksud dia turun padang untuk buat forensik. Berbeza dengan digital forensik lah. Digital forensik on digital, on soft punya element. Ini on the field. Field ni maksud di medan lah. Di medan ni maksud dia kena turun dan buat apa kajian-kajian forensik. Ini kita ada Sarjana Muda Sains Forensik dan Penyiasatan. Maksud dia masih peringkat awalan. Tak tahulah sama ada bulan 9 ni sempat diwartakan dalam UPU atau tak. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, mungkin di following semester dia akan wartakan lah. Mungkin tahun hadapan and so on. Okey, ini yang baru 2 program. Yang sedia ada 6 program yang kita sebut tadi lah. Okey, baik, kita pergi setiap satu. Kita masuk sains komputer dulu. Fasilitis apa yang ada disediakan dan juga apakah peranan setiap satu yang program yang kita ada ni. Okey, untuk sains komputer kepujian dalam pengkukusan dalam bidang digital forensik dan juga big data, fasiliti yang kita sediakan di sini untuk para pelajar, kita ada tools untuk diguna pakai lah. Terutama sains forensik ni kita telah buat pemilihan tools yang digunakan dalam bidang digital forensik. Untuk contohnya untuk menganalisis forensik ni, kalau you tahu, dia lebih kepada benda yang telah berlaku. Contoh dia lah sesuatu bukti yang kita perlu tahu dalam smartphone, yang di mana smartphone tu tak boleh dibuka lah sebab ada password, tapi kita ada pintu belakang untuk kita bukakan dia untuk dapatkan bukti dia melakukan jenayah. Itu maksud dia digital forensik. Kita menganalisis dia dalam bentuk soft copy, dalam bentuk pecahkan password dia tu. Terutama bentuk video, sama ada teks ataupun bentuk image. Itu maksudnya digital forensik. Kita sediakan tools untuk para pelajar yang boleh guna pakai lah, supaya dia dapat memahamkan penggunaan tools. Tools ini memang tools yang kita berikan untuk berdasarkan industri punya requirement. Maksudnya diguna pakai dalam
kajian forensik yang sebenar, bukan kita gini-gini. Memang digunakan forensik yang sebenar sebab kita dapatkan ni buat kita telah buat beberapa benchmarking dengan pihak Polis Diraja Malaysia. Apa yang diorang pakai kita beli untuk dilatih kepada para pelajar kita. Maksudnya Polis Diraja Malaysia memakai tools yang apa kita belajar, itulah yang digunakan pakai untuk bagaimana kita dapat maklumat untuk menangkap bendanya secara penggunaan secara cyber lah, mengatakan cyber ni banyak dia guna macam-macam untuk hack sistem lah, untuk guna sesuatu benda yang tidak elok, so untuk ugutan bunuh and so on. So benda tu kita perlu, seseorang dah dimati, telah dibunuh, dan kita perlu maklumat si pulang tu bersalah. So tu sini guna pakai untuk kita masuk mutu belakang daripada smartphone dia tu, kita perlu untuk dapatkan maklumat. Itu masuk digital forensik. Itu dalam computer science lah yang kita akan ajar para pelajar. Tools ini digunakan pakai kepada pelajar untuk dimahinkan supaya dia keluar nanti kerja dia boleh adapt dengan suasana industri punya platform. Okey, satu lagi kita ada dalam sains komputer kepujian juga kita ada big data. Dia jurusan untuk big data, nama bahasa Melayunya data besar lah, tapi sinonim yang lebih Englishnya yang lebih kita mudah dan maksudnya familiar, kita panggil big data. Big data ni everyday kita dengar dalam ayat-ayat di mana-mana, dalam newspaper and so on. Big data, data besar. Big data ni kita menggunakan tools juga. Sebab data terlalu besar kita tak boleh membuat secara manual. So dia kena menggunakan satu kaedah atau tools yang diguna pakai untuk kita analyze data yang kita perlukan. Kalau kita tak ada tools untuk menganalisis data, big data ni, banyak data yang tak perlu masuk dalam kita punya persekitaran. Maksudnya contoh smartphone lah, atau dalam email kita lah, kita tengok kadang email tu masuk macam pelbagai bentuk email. Mana dia tahu email kita tak tahu, tapi benda tu kita tak perlu pun, dan kita paksa delete satu persatu. Sebab tu penat lah, scammer lah semua masuk dalam kita punya email box kadang-kadang. Kalau you tak perasan, you tengok memang you pun perasan lah. So big data ni part of that lah. Macam kita perlu untuk tapis dia, tapis dapatkan maklumat yang kita perlu sahaja. Banyak data, juta data atau bilion juta ataupun ribuan data, kalau kita nak tengok secara manual memang mengambil masa yang agak lama. So menggunakan tools yang kita ada, kita boleh analyse data-data yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu lah, macam pihak keselamatan ke, pihak universiti sendiri ke. So itu kita train pelajar dalam computer science macam mana lebih mahir untuk big data. Tools tu semua telah diberikan. Contoh kita ada Weka, kita ada Hadoop. Semua ni tools-tools yang boleh digunakan pakai oleh para pelajar lah, untuk digunakan dalam pembelajaran dan pengajian sepanjang di Fakulti Sains Teknologi Pertahanan ini. Okey, ini tools kita beri untuk disamping teori dan juga praktikal supaya student ni faham apa dia belajar sebenarnya. Okey, sistem cerdas. Sistem cerdas adalah AI, nama English AI, Artificial Intelligence. Normally AI ni lebih pada programming, tapi sebenarnya dia pelajar agak takut dengan programming. Takut, tapi sini dia very good. Dia is very good lah untuk kita latih minda kita dan kita train. Kita akan apply. Dulu kita ada teori, nowadays kita ada equipment, practical wise. Barang-barang kita beli sebenarnya robot, kita beli image processing untuk proses the image. Robot ni maksudnya kita load program kita dalam robot. Apa robot itu nak buat? Contoh kita tengok dalam TV dulu, apa pertandingan robotik, Robocon. Itulah kita load dalam program, load dalam robot untuk dia bergerak, untuk dia bermain bola. Kita ada robot, pelbagai bentuk robot. Robot untuk fighter ada. Cukup menarik. Normally kita buat pendedahan kepada pelajar sekolah menengah lah. Kita bawa, memang mesti excited. Buat robot ni cukup excited sebab pelbagai bentuk gaya robot tu akan persembahkan lah. Menari, lawan, fighter. Kita bentuk robot tank pun ada, yang bentuk tank kereta kebal pun ada. So very interesting lah untuk sistem cerdas ni. Kalau siapa minat robot boleh masuk dalam bidang ni. Dia programming tu kita belajar dan kita load dalam robot untuk dia bergerak berdasarkan apa yang kita nak. Bergerak, lari-berlari lah, berjalan-berjalan lah. Itu sistem cerdas. Semua dilengkapi dengan alatan teknikal kepada pelajar. Bukan saja teori, bukan saja programming, tapi dia hasil output dia tu diterjemahkan dalam bentuk robot, yang robot tu akan bergerak berdasarkan apa yang kita minta robot tu buat. Dia akan follow kita. Okey, itu pasal sistem cerdas. Yang
terakhir untuk computer science ni, kita bercakap berkenaan keselamatan sistem komputer. Okey, untuk keselamatan sistem komputer ni, kita work dengan industri partner, Cisco. Kita ada barangan equipment networking untuk kita hands on, kita latih to be. Kita juga ada cyber security punya platform, cyber defense, cyber attack. Lab kita ada 6 cloud untuk student, 1 cloud untuk instructor. So cloud ni berdasarkan infrastruktur yang kita set up dalam satu lab yang digunakan untuk pelajar untuk memahamkan macam mana nak defend, macam mana nak attack dalam suasana peperangan. So program ni dia lulus, dia akan dapat CJ daripada industri, daripada Cisco tersebut, Cisco System Malaysia. Cisco System Malaysia ni bukan yang Malaysia punya, dia based on international. Satu dunia memang tahu kalau sebut perkataan Cisco ni, semua every know dia satu alat telekomunikasi yang terkenal, semua orang pakai alat dia. So dia juga terlibat dalam akademi. So kita beli barangan dia untuk set up, untuk base from the industry punya platform, untuk dilatih kepada para pelajar, untuk dia mahir. Once dia lulus program tersebut ataupun course tersebut, dia akan dapat CJ daripada pihak industri. CJ itu adalah CJ value add kepada pelajar tu. Bila dia keluar, dia memang dah mahir about sistem keselamatan ataupun sistem rangkaian network dalam produk Cisco. Itu kita bekalkan kepada pelajar lah. So memang cukup menarik. So pelajar di samping itu, dia ada value add tentang CJ yang diberikan oleh pihak industri bersama degree UPNM yang you all dapat lah nanti. Semua ketiga ni semua ada tools yang diberi untuk para pelajar, software dan juga hardware. So pelajar boleh memahirkan dari segi teori dan juga segi praktikal. So kalau you keluar pergi interview kerja pun tak ada masalah, sebab semua bidang ni you boleh explain atau muntahkan balik kepada pihak industri apa yang you belajar di Universiti Pertahanan Nasional secara teori ataupun secara technically. Okey, ini berkenaan computer science. Kalau ada persoalan boleh tanya lagi lah. So untuk sistem cerdas, kita tak ada lagi untuk CJ industri dan juga untuk digital forensik lah. Cuma yang ada CJ untuk industri adalah sistem keselamatan komputer. Itu kita ada. Okay. So itu value add kepada pelajar lah. Tapi the rest, maju belajar benda yang lain pun kita berikan tools juga. Tools ini bukan tools yang untuk PNP sahaja. Dia tools ini kepada industri yang sedang digunakan pakai pada masa kini. Bukan yang 10 tahun lalu, masa kini. Yang latest one. So bila you keluar, you boleh beritahulah apa yang sedang belajar dan praktikal apa yang you telah lalui. Okay, habis untuk computer science. Ada persoalan boleh tanya saya dan saya akan jawablah semampu saya lah. Okey, kita pergi Jabatan Maritim, Teknologi Maritim, Jabatan Sains Teknologi Maritim. Ada 2 program. Pertama, Sarjana Muda Teknologi Maritim. Okey, Sarjana Teknologi Maritim ni selalunya kita ada kadet, normally Navy lah, tentera laut. Ada juga awam yang masuk dalam tu, tapi dalam saya rasa 30% kot. Tak ramai sangat lah, sebab weightage kita bagi kepada tentera laut lah, kadet laut. Okey, teknologi maritim ni kita belajar berkenaan dunia perkapalan, teknologi maritim lah, maritim perkapalan. So dalam teknologi maritim ni kita ada simulator. Simulator ni maksud dia is not a simulator software, is simulator kapal sebenar. Kapal sebenar ni macam you pilot kapal terbang kan, dia ada simulator yang bawa kapal terbang. Whatever berlaku is the real. Ribut, taufan, you akan berasa keadaan sebenar. Bila you fly, you akan berasa gegaran yang sebenar. Sama dengan kapal ni, you boleh set ombak berapa tinggi, berapa banyak guna, berapa gegaran berlaku. So you akan berada suasana macam di atas kapal yang sebenarnya. Dan macam mana you manage kapal tersebut. So suasana kapal tu you akan berasa di atas di deck, ada screen kiri dan kanan. Macam you berada di atas kapal, ni sama, cuma dia simulate dalam bentuk lab. Tapi you berada di gegaran atau kapasiti yang di laut sama. Memang menarik. Kita pakai simulator. So normally kita bagi untuk Navy lah, percentage atau weightage agak tinggi kepada Navy.
Awam pun ada tapi tak ramai lah, dalam 30% sahajalah. Itu teknologi maritim. Okay? Ini nama teknologi maritim. Okey, juga kita ada juga dalam bidang makmal untuk teknologi maritim. Selain daripada itu kita juga ada yang terbaru dikenali makmal hidrografi. Hidrografi ni lebih kepada kalau kita tengok pencarian kapal MH370 kan, dia turun dia punya sensor, dia punya sensor lah, sensor dalam dasar laut tu untuk dia detect objek-objek. Kita ada makmal tu dalam bentuk lab, dikenali hidrografi. Dan juga kita ada makmal wave maker, fluid wave maker something lah, untuk macam wave maker ni ombak. So pelajar maritim mungkin dedahkan bentuk tu lah, ombak laut. Mungkin ada pembelajaran ombak laut, ketinggian rendah dan apa-apa lah. Saya bidang computer science. So buat teknologi maritim ni yang lebih detail kena tanya pensyarah, ataupun you boleh contact laman web yang saya bagi tadi tu, kepada tenaga pengajar yang lebih arif lah, sebab saya bidang computer science. Teknologi maritim ni saran macam saya. Okey, seterusnya sarjana muda sains logistik dan pengangkutan maritim. Ini lebih kepada logistik dan pengangkutan maritim. Logistik dan pengangkutan maritim maksudnya berkenaan logistik perkapalan perlu logistik, gudang yang perlu disimpan, pengangkutan apa yang kena gerak. So kita juga ada tools dia. Namanya kita akan pakai tools data warehouse. Kita beli untuk para pelajar data warehouse. So student boleh pakai mengadaptasi software tersebut. Software logistik dan pengangkutan maritim banyak sebenarnya kalau kita tengok di pasaran, pelbagai jenis, pelbagai produk. So kita perlu satu tu saja cukup untuk memahami konsep. So the rest adalah konsep yang sama saja, logistik dan pengangkutan. So kita menggunakan data warehouse punya produk lebih kepada logistik untuk tunjuk ajar kepada para pelajar lah, on practical punya platform. Okey. Yang terakhir berkenaan program sarjana pendidikan operasi sains data. Okey. Sarjana muda pendidikan operasi sains data ini atau operation research, program ni lebih tertumpu kepada banyak sains, pure sains dan juga data analitik. So data analitik ni lebih kita menganalisis data-data yang banyak. Dia sama macam konsep of big data tadi tu, cuma dia pendekatan data analitik, menganalisis data. Dia big data tapi dia analisis data tu, analyze data tu. Tools yang kita pakai ni saya sebut tadi lah, lebih kepada tools Hadoop atau Weka, ataupun data mining punya tools, diguna pakai untuk dalam proses operation data. Dia lebih kurang macam computer science juga tadi. Computer science tadi dia punya term ada big data juga, tapi dia lebih kepada data analitik punya part. So tools dia pun akan pakai tu yang lebih kurang sama yang computer science pakai. Dia ada Hadoop, Weka, dan juga yang sebut tadi last data mining lah, ataupun rapid miner. Banyak tools kita ada untuk para pelajar untuk diguna pakai dalam persediaan dalam bidang platform sebenar. So ini kita pendedahkan pada pelajar secara teknikal dan juga teori, guna pakai data software-software yang telah kita sediakan kepada pelajar. So memang banyak software-software yang kita sediakan, cuma tak sempat lah nak kawal pun terlalu banyak. Kadang kita pun 2 atau 3 software yang kita mampu buat lah, sebab kekangan kepada masa untuk pembelajaran sepanjang di UPNM. So kesemua program ni kebanyakan dalam 3.5 tahun saja, 3.5 year lah, 3 tahun setengah, 3 tahun setengah, ataupun 3 tahun, sorry, kalau computer science 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, bukan 3 tahun setengah, 3 tahun. Okay, so di antara among sarjana muda di IPTA, saya di UPNM yang paling cepat, 3 tahun you boleh grab. Tapi every semester credit hour dia bawa agak quite very high lah sedikit, tapi dia boleh grad cepat dalam masa tempoh 3 tahun dia boleh bergraduat di program sarjana di FCCP, Fakulti Sains Teknologi Pertahanan. Tapi engineering lama lah, tapi untuk computer science dengan sarjana teknologi maritim dan juga sains data operasi ni dia adalah 3 tahun. So pastikan tak ada repeat, dan you akan grad pada track 3 tahun tersebut lah. Okey, berapa ramai student yang akan dia ambil? Okey, secara kasarnya setiap satu program ni
kita akan ambil between, tengok permintaan lah, antara 30 ke 90 orang. Maksud dia dalam satu program sarjana sains komputer ni, dia ada 30 minimum hingga ke 90 pelajar. Untuk sarjana sains komputer keselamatan sistem komputer ni sama juga 30 ke 90 orang, roughly lebih kurang macam itulah dia akan ambil. So setiap program lebih kurang dia punya rate 30 ke 90 pelajar. So tak ramai. So total up dalam, kalau 6 program kalau kita ambil maksimum 90, total dalam 300 dan 400 itulah pelajar. So, tak ramai pun. Okay, untuk first year punya pembelajaran. Okay, peluang kerjaya ni kalau you tengok, okay, peluang kerjaya ni kalau computer science you tak sebut lah. Computer science ni kalau you tengok, tak kisah apa bidang pun, semua tengah top. Dan bidang digital forensik memang banyak ada diminta. Kalau tengok dalam job street, kalau tengok, banyak minta bahagian data analytic, big data, cyber security, and then programming jatuh kedua-duanya. Programming can be AI, can be normal programming for web development. Once you belajar sistem cerdas, dia automatic you akan boleh buat programming. Cuma tools dia berbeza sajalah. Cuma normally programming ni akan jatuh dua kategori kalau you keluar kerja. Dia akan jatuh normally dalam bidang kerja tak sebut AI, sebab jangan orang sebut AI. Dia sebut programming selalu ataupun development. Development ni can be AI, can be any, can be website. You boleh buat programming, maksudnya you boleh buat website, you boleh buat tentang sistem cerdas. Cuma tools yang nak belajar tu berbeza sedikit je lah. Cuma konsep dia memang you boleh buat. So kalau you tengok bidang pekerjaan di luar, dia tak sebut AI secara spesifik. Normally dia akan sebut software development. Software development ni merangkumi semua lah. AI ni orang tak apa kenal sebenarnya. Kalau kita tengok kat paper pun tak jarang dia sebut AI, sebab tak semua orang tahu. Okay, sistem cerdas ataupun artificial intelligence, orang lebih sebut system development. Sebab kalau AI ni orang takut kan, aku kena buat programming macam tu. Orang macam tu, orang punya minded. Tapi sebenarnya dia very good. Okay, dan bidang pekerjaan memang itu diwatakan cyber security ataupun network security. Itu keyword-keyword dalam job script yang kita jumpa lah. And then bidang digital forensik. Okay, so ini semua ni you boleh mohon kerja sebab memang keluar tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Maksudnya you pun dah belajar dia punya on technically, on the practical wise memang cukup banyak kita berikan. So tak ada masalah lah. So setiap kategori ni masing-masing punya platform lah. Kalau you buat AI normally atau programming, you akan lebih berada di sistem programming lah. Kalau you nak pergi keselamatan komputer ni agak susah sikit sebab meja banyak belajar kepada programming punya sistem daripada keselamatan. Tapi kadang-kadang kita akan berada di keselamatan sistem juga, ikut nasib. Itu tak buat apalah. Kadang-kadang kita kena belajar balik from zero. Depend company tu nak hire. Tapi normally buat computer science tak ada isu. Sebab apa? Dia memang well demand lah. Maksudnya any field ada any teknologi baru yang ada di pasaran sekarang ni, memang about computer science memang ada dia punya demand untuk bekerja. Jangan risau, itu boleh. Untuk teknologi maritim pula, normally career dia lebih ke atas kapal lah. Tengok macam apa kepalan Malaysia, apa MISC something, itulah normally di Pelabuhan Kelang, port Kelang yang handle sistem perkapalan. So that's why kita ada satu pasangan dia logistik dan pengangkutan maritim. Sebab orang juga belajar maritim, dia kena ada satu lagi pasangan dia logistik dan pengangkutan maritim. Sebab dia bersangkut paut dengan pelabuhan, logistik dan perkapalan. So perkapalan ni banyak atas kapal lah. Yang maritim banyak belayar. Belayar ni mesti bukan tentera laut saja. Maritim dan melibatkan penghantaran barang-barangan ke luar negara. So kena belayar juga tu. Sebulan, dua bulan. So you akan jadi kapten untuk kapal tu memandu. So memang permintaan untuk teknologi maritim ni memang ada sentiasa. Tiada masalah sebab selagi kapal tidak berhenti belayar, maksudnya di situ ada demandnya lah. Pendek kata, di situ ada demandnya. Okay, teknologi maritim berbalik dengan logistik, dia ada satu pasangan.
So dua-dua ni bersangkut paut, satu di darat, satu di laut. Maksudnya barang turun nak kena ada logistik dan pengangkutan punya elemen. Barang nak naik atas kapal pun ada satu lagi. Dia macam airport, kapal terbang lah. Kargo keluar masuk barangan, dia konsep lebih kurang sama, cuma beza dia satu di udara, satu di laut. So permintaan dia mesti ada, tak ada masalah, sebab benda tu still work until now. So memang ada dia punya demand for every year untuk future carrier kita, tak ada masalah. Okay, the last one untuk future carrier berkenaan sarjana muda pendidikan sains data. Ini pun boleh dikategorikan dia jadi sebagai pegawai penyelidik lah. You part boleh di pegawai penyelidik, or you can part of the computer science punya element. Walaupun you tak belajar 100% computer science, tapi you can be part of data analytic. Kalau tengok setengah bank-bank ni, dia ada minta satu portion bahagian data analytic. Data analytic ni bank very important lah, sebab dia menghandle data yang banyak. Data yang banyak di segi hire purchase. Okay, hire purchase ni dari housing loan, housing loan, itu hire purchase ni dari segi pembelian kereta, semua tu data maklumat satu Malaysia ni juta. So dia perlu satu sistem yang boleh analyse dia punya data, dikenai data analytic. Okay, atau big data lah. So pihak bank banyak pakai benda ni. Kita tengok dalam job street, saya tengok job street yang tengok, dia orang banyak pakai term tu, data analytic, pengalaman setahun atau 2 tahun. Boleh mohon, sebab you ada pengalaman dalam penyelidikan operasi dan sains data. So tak ada isu lah berkenaan nak cari kerja ni, memang well demand lah untuk semua program yang ada di Fakulti Sains Teknologi Pertahanan pada masa kini lah. Okay, last facilities secara umumnya memang tak ada masalah, sebab setiap program telah dibekalkan secara praktikalnya alat-alatan secara soft copy ataupun hardcore maksud hardware punya base platform lah, untuk pelajar merasai suasana dia, bergantung kepada program yang dia ambil lah. Kalau sistem cerdas, lebih kepada software base lah. Kalau keselamatan atau cyber security, dia ada hardware dia untuk kita belajar sedikit bersama dengan software dia sedikit. So half-half lah, jadi 100% lah, 50% software, 50% hardware. Untuk detail forensik, kita ada hardware dan juga software. Dan juga untuk last one, big data, kita ada software sahaja, sebab dia big data ni melibatkan software sahaja, tak melibatkan hardware. Dan juga teknologi maritim, last kita juga ada simulator hardware berbentuk kapal. Dan juga kita ada lab lain, hidrografi, lab wave maker, buat ombak, pembuat ombak. Dia study ombak, kadar ketinggian ombak, macam mana ombak tu berlaku. Okay. Dan juga last one, logistik dan perkhidmatan maritim, belajarkan software juga. Data warehouse kita ada untuk diajar kepada pelajar. Dan last one adalah pendidikan operasi yang saya sebut tadi itulah, lebih kepada software juga, menggunakan Hadoop, menggunakan Weka, RapidMiner and so on. So about facility tak ada isu, memang dibekalkan kepada pelajar untuk dimahirkan supaya dia keluar, dia boleh bekerja di bidang industri dan juga memenuhi kehendak industri. Yang penting kehendak industri tu, sebab kita sediakan pelajar. So kalau kita sediakan pelajar, dia keluar dia tak meet industri, ada masalah, sebab nanti kita akan ketinggalan, sebab industri lain akan lebih menyerlah, dia akan masuk ke dalam post tersebut lah. So untuk pastikan pelajar ni ada GOT, graduate on time ni, dia bekerja sekali, so dia keluar, dia dapat kerja terus. Dapat kerja berdasarkan sebab kekuatan dan pengalaman dia, ataupun semasa belajar di UPNM, dia telah didedahkan dengan pengetahuan yang cukup banyak berdasarkan industri pada masa kini lah, bukan yang 10 tahun dulu, yang pada masa kini. So kita bekalkan barangan-barangan ni untuk para pelajar kita lah, untuk go and so on. So nak tambah satu lagi, kita juga ada satu untuk computer science, kita ada satu lagi yang tak termasuk dalam ni lah, tapi you akan ambil subjek tersebut, multimedia. Kita juga ada sebagai multimedia ni, kita belajar tentang multimedia punya platform lah, ada image, video and juga grafik, to play around, lebih kepada AR. Pernah dengar AR, augmented reality? So
kita pakai dia punya macam gelas tu, so kita akan nampak lah. Tapi kita bukan nak main game, tapi kita lebih nak buat macam mana kita nak buat dia punya software tu, macam mana kita buat development AR tu. Kita ada tu, tapi tak termasuk dalam program spesifik yang ni, cuma dia sebahagian subjek yang kena ambil dalam computer science. So nanti you ambil satu subjek dalam computer science melibatkan multimedia, so dia akan diajar sedikit berkenaan hal tersebut lah. Okay, sebab dia bukan satu program khas untuk dia, tapi dia subjek yang perlu diambil dalam semester tu. Dia akan diajar menggunakan pakai tools yang kita ada. So you dapat dimahirkan lagi dengan konsep multimedia. Okay, boleh? Ada persoalan nak tanya? So rasanya setakat inilah kot, sebab 6 program telah di cover sepenuhnya bersama 2 program baru yang akan dilancarkan. Tapi program baru tu mungkin tak tahulah sempat tak untuk bulan 9 ni. Kalau tak ada, the next year lah. So 6 program sedia ada ni tetap akan ada dalam bulan 9 ni. Just pilih buat kemahuan masing-masing, kekuatan masing-masing and so on. Cuma saya nak bagi tahu, fasiliti yang kita ada ni adalah yang terbaik di IPTA, termasuk dalam computer science. Dunia kami tak ada barangan, now dah ada. So kalau tengok barangan kami ada ni, dia setanding dengan RU University yang ada sebenarnya. Computer science yang kami ada ni memang cukup terbaik. Dia yang terbaik and the latest. So kita dapat menentukan kerajaan itu, kita beli the best untuk para pelajar. Sama juga teknologi maritim. Kalau you pergi tempat lain memang tak ada thermometer tu. Thermometer tu hanya di sini aja. Kita beli barang tu memang mahal lah, bukan murah-murah. Dia sebab dia simulate seolah kita berada di atas kapal sebenarnya. Dan juga lain-lain program. So you jangan risaulah. Kita punya yang terbaik dan standing di kalangan RU. Jadi RU pun tak ada sistem macam kita orang ni. You boleh survey lah, survey boleh check tengok. Mungkin laman web kami mungkin tak berapa canggih banding laman web RU lain ataupun universiti lain lah. Tapi nak tahu lebih lanjut, you boleh email kepada pihak urus dia. Kami boleh bagilah gambar-gambaran ataupun fasiliti lab-lab kami yang ada. Mungkin dalam website kami tak update lagi lah buat fasiliti yang ada, tapi kita boleh bagilah secara gambaran. Nak tengok fasiliti yang ada, kami boleh bagi through email ke, through WhatsApp ke, boleh hubungi urus dia. So kalau tengok laman web mungkin tak ada lagi, macam mana disebut, tapi memang kita tak update laman web tu lagi. Apa yang ada itu aja untuk program yang biasa-biasa, yang about penerangan biasa tanpa ada gambar kadang-kadang. So nak yang image, boleh email kepada urus dia dan nanti dia maklum kepada kita orang, kita boleh dapatkan maklumat atau gambar untuk diberi keyakinan kepada para pelajar lah. Okey, boleh buat survey-survey di mana-mana IPTA yang ada di Malaysia ni, dan juga IPTS. Kita ada kelangan yang terbaik lah. Okey, so ada persoalan last sebab dah habis dah berkenaan program-program yang nak diceritakan ni, dan juga career, future, masa hadapan you all, apa yang boleh buat. So saya rasa tak ada isu about menganggur. So menganggur tak ada isu, sebab janji you lulus dan grade yang agak baik, dan insyaAllah kerja tu akan ada, sebab kami sediakan terbaik untuk pelajar dan meet to the industry on 2021 punya. Okay, that's all. Assalamualaikum. Kalau ada persoalan boleh tanya saya boleh jawab sekarang nanti. Itu saja. Okey, tak ada persoalan. Saya tamatkan di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.